Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Baru lepas solat subuh berjemaah, baca Yasin berjemaah, dan sekarang ni kita nak sambung tadabbur Al-Quran kita ya, dalam pengajian tafsir dan taranum surah Sad ayat 79 sehingga ayat 81. Dan hari ini saya menggantikan Dai Fahmi kerana isterinya sedang sakit di hospital. Kita doakan moga isterinya sembuh sedia kala. Baik para penonton sekalian, di kesempatan ini saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Penerbit Tanyalah Ustaz, iaitu Tuan Haji Ahmad Noor, kerana baru saja memenangi anugerah Seri Angkasa, iaitu anugerah khas juri dalam program Halaqah episod yang ke-7, Bencana Muhasabahkah Kita. Yang mana program ini telah mendapat anugerah yang telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek turut menyampaikan anugerah ini, yang mana program ini telah memberikan satu inovasi, dimensi baharu dan persembahan yang dipermodenkan yang telah berjaya menarik perhatian penonton terhadap program sains Islamik serta membawa transformasi program bual bicara ke arah lebih interaktif dan luar biasa. Tahniah kami semua ucapkan kepada Tuan Haji. Baik para penonton sekalian, inilah membuktikan bahawa program agama boleh setanding dengan program lain dan dapat diangkat lebih tinggi lagi daripada itu. Baik para penonton sekalian, dan juga turut mendapat anugerah iaitu kesan khas TV terbaik Halaqah 2021, iaitu Tuan Nazrai Fifi, Tuan Abdul Rahman, dan juga set TV terbaik Halaqah 2022 iaitu dianugerahkan kepada Muhammad Izwan Munsyid. Tahniah kami ucapkan, kami berbangga kepada anda semua kerana inilah dia syiar Islam yang kita nak tegakkan. Baik para penonton sekalian, kita nak sambung lagi tafsir dan taranum bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Masya-Allah. Ustaz ada komen sikit ke Ustaz tentang anugerah tu? Bukan senang tu ya? Ya, betul lah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak merakamkan terima kasih dan juga syabas tahniah kepada kita punya penerbit Tuan Haji Ahmad Noor Sulaiman atas pencapaian yang cukup memberi satu kebanggaan dan juga rasa teruja dan berbaloi. Semoga rancangan-rancangan agama ini terus mendapat tempat dalam masyarakat dan melalui proses-proses inovasi dan juga kecemerlangan dan menarik minat program-program agama ini. Tahniah, syabas. Dia memang kalau kita lihat program Halaqah, program-program agama ni kan, Tanyalah Ustaz, ada peminat dia yang tersendiri dan juga ada tujuan dia tersendiri dan juga memberi impak pada masyarakat. Itu yang paling penting. InsyaAllah semoga terus maju. Ya. Tahniah dan syabas kepada penerbit-penerbit kita yang begitu gigih. Tapi Halaqah memang luar biasa. Luar biasa. Saya rasa macam duduk dalam Star Wars pada kalau saya tengok dalam Star Wars. Dia punya konsep dia tu konsep dia dengan baju kan. Jadi Haji Ahmad Nur Sulaiman ni dia chief Star Wars Chief Star Wars. Tapi memang terbaik Ustaz ya. Maknanya ini dia kita nak mengangkat program-program agama seperti ini Ustaz. Sebab itulah ya, kemenjadian program-program agama ini ya tidak akan lengkap tanpa penonton-penonton kita di rumah sana. Baik para penonton sekalian, kita nak teruskan pengajian tafsir dan taranum. Kita nak sambung cerita semalam Ustaz ya. Yang mana pada hari ini kita nak melengkapkan ayat 79 sehingga ayat 81. Tapi macam biasalah Ustaz, para penonton kita tagihkan ataupun nak mendengar lagi ayat-ayat suci Al-Quran ni yang dibawa oleh Al-Fadhil Ustaz secara bertaranum. Tapi sebelum tu Ustaz, taranum apa yang Ustaz nak bawa hari ini?
Hari ini saya nak buat lagu ras. Okey, ras. Saya suka lagu ras. Fadal. Boleh? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu ras Lagu ras. Tapi dan sebab 3 ayat je kan. 3 ayat je Ustaz. Dia tak sempat nak naik, tak turun. Naik Tapi sikit kita berbangga Ustaz, baru-baru ni kan kita punya qaryah Malaysia telah merangkul juara dalam tandingan tilawah terbangsa dan untuk lelaki dapat naik juara. Betul. Jadi itu dia kebanggaan kita kepada rakyat kita. Jadi Ustaz, sebelum ni kita cerita cara Aiman tu macam suruh Ustaz masuk tilawah tak dia? Itulah Ustaz. Tak boleh Ustaz jadi hakim dah. Ustaz kira disqualified. Betul Ustaz? Disqualified jadi hakim. Jadi judge lah kan. Jadi judge. Jadi Ustaz, kita nak sambung. Sebelum ni kita cerita tentang keangkuhan iblis. Betul. Apa sambungan kisah ni Ustaz? Okey, terima kasih kepada Aiman, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Seperti biasa kita mulakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau kita dimatikan untuk seketika, dan kepada Allah juga kita akan dikembalikan. Terima kasih Allah kerana bangunkan kami pada pagi ini dalam keadaan sihat walafiat. Semoga tuan-puan, ibu ayah yang sedang menonton sentiasa dalam rahmat, dakapan kasih sayang Allah dan dalam keberkatan hidup. Apatah lagi kalau hari ini dimulakan dengan Al-Quran Al-Karim. Tiada hari yang lebih berbahagia untuk kita melainkan kita wakafkan sejenak masa ni, usia kita ni bersama Al-Quran Al-Karim. Saya yakin program Tanyalah Ustaz specialnya ataupun secara khususnya tadabbur dan taranum atau tafsir dan taranum yang disusun di hujung minggu Sabtu Ahad ni, kalau diikuti secara konsisten akan memberi kesan. Kita akan khatam setiap surah, satu surah kita akan khatam. Sebab itu ada orang, dia akan pastikan dia akan ada di depan TV Sabtu dan Ahad. Semalam ada Kak Ayat telefon, Kak Ayat tak sihat ni, Kak Ayat dekat audition tengah bercuti, tapi Kak Ayat nak follow juga Ustaz punya kuliah. Walaupun tengah bercuti Begitu ramai yang begitu. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Semoga Al-Quran terus menaungi kita, dan kita tahu rawatan yang paling baik untuk mengubah masyarakat ini adalah Al-Quran Al-Karim. Baik. Dalam ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Ini dialog iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berterusan ni. Dialog ni masih berterusan. Dia tak puas hati bila dia suruh sujud kepada Adam. Tak puas hati daripada semalam. Dia tak puas hati. Dia berlanjutan ni. Alasan dia tak nak sujud itu, dia tak nak bagi tanda hormat sebab ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Apa bagus tanah itu daripada api? Dia rasa dia bangga, dia rasa dia hebat. Sedangkan saya dah beri perincian betapa hebatnya tanah itu mengikut persepsi para ulama, dan juga seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali mengenai tanah. Flexibility tanah itu dan juga flexibility makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu bahan. Jadi itu satu. Jadi rayuan iblis adalah, wahai Tuhan, tangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu yang pertama. Ayat ke-80 Allah beritahu, qala fa innaka minal munzarin.
Allah berfirman, dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Jadi, Iblis minta, Allah kata, okey, aku bagi engkau tempoh. Sebab Allah yakin dengan mereka yang beriman, mustahil dapat disesatkan oleh Iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga ke hari masa yang termaklum. Ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsiran pagi ayat 79. Setelah Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui ayat 76, 77, 78 mengenai syaitan atau iblis itu telah dilaknat, telah diusir, telah dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya dah bagi tahu bahawa laknati, perkataan laknat itu membawa maksud at-tardu minar rahmatillahi Subhanahu wa taala. Dihalau, diusir dan dia jadi disqualified daripada mendapat sebarang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, awal lagi saya nak beritahu, saya takut kita ni duk bincang macam satu makhluk ni kan yang sangat jahat ni kita bincang. Tapi jangan lupa bahawa makhluk itu juga telah transfer beberapa sifat dia pada kita. Bila kita bincang mengenai iblis, kita mesti rasa ada tak benda-benda tu pada diri kita? Oh, persamaan mungkin? Ya. Sebab nanti dekat akhirat, iblis ni kita akan salahkan dia. Dia macam kat dunia ni lah. Dia yang tak buat ustaz, dia punya pasal ni, cikgu, dia suka twist and turn, suka salah-salahkan orang kan. Ini Aiman punya pasal, bukan saya pun. Aiman kata lah ustaz ni, ustaz nak bagi tahu. Jadi dia salah menyalah tu sentiasa ada. Jadi di ke akhirat pun dia bawa juga. Sebab itu iblis awal-awal dia kata ana bariun mimma tusyrikun. Aku mengecualikan diri daripada apa yang kalian syirikkan. Kau dah tahu aku ni memang tak betul, jahat, dan kau tahu aku akan membisik. Dan Allah dah beritahu, jaga-jaga daripada iblis ni. Tapi kenapa kau ikut juga? Dan mewarisi watak-watak dia. Sebab kan ada sifat bongkak ni. Ana khairum minhu. Dia baru ada pangkat sikit, jawatan sikit, kelulusan sikit. Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita petah berbicara, kita rasa kita lebih baik. Saya tak boleh rasa saya lebih baik daripada Aiman. Aiman pun tidak boleh rasa begitu. Sebab kita ni complete each other. Betul tak? Kita sempurna menyempurnakan antara satu sama lain. Sebab itu dia minta, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Menariknya perkataan Rabb. Kenapa iblis guna Rabb? Cantik Ustaz. Kenapa kita akan sambung. Iblis guna Rabb? Okey. Para penonton mesti nak tahu jawapannya. Jangan berganjak, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Rasa diri kita ni bagus sangat ke? Kadang-kadang kita suka melihatkan bahawa kita bagus daripada orang lain. Maknanya kita telah mewarisi sifat syaitan. Seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Bimbang juga kita. Tapi kita rasa macam pelik sikit lah Ustaz. Bila mana dalam ayat tersebut menyebutkan tentang qala rabbi. Kenapa syaitan nak sebut rabbi dalam ayat tersebut Ustaz? Saya rasa begini, sebagai ulang kaji juga untuk ibu ayah para penonton. Semalam saya dah definisikan di antara iblis dan syaitan. Iblis itu nama makhluk yang Tuhan jadikan yang terkeluar daripada bangsa jin jadi jahat. Dia bangsa jin, daripada kelompok jin dia jadi jahat. Bila jadi jahat, dia jadilah iblis. Dia jadi iblis. Iblis ni maksudnya yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ablasa bermakna inqata'a min rahmatillahi Subhanahu wa taala. Satu, terputus rahmat Allah. Yang keduanya, dia juga disebut dengan syaitan. Iblis ni dalam Quran disebut, lafaz iblis disebut 11 kali. Dia mesti seronok hari ni, banyak kali orang sebut dia. 11 kali disebut iblis. Syaitan 88 kali. 88 kali. Now you tell me, mana lebih banyak? Syaitan. Sebab syaitan ni orang boleh kongsi. Iblis orang tak boleh kongsi. Iblis itu nama yang makhluk daripada jin tu, daripada api tu, orang tak boleh kongsi. Tapi syaitan itu orang boleh kongsi. Kongsi apa? Kongsi sifat. Sebab syaitan itu adalah membawa maksud menjauhkan.
tak semestinya syaitan itu wujud, datang, membisik saya jauh. Boleh juga ada kawan yang berupa manusia, dia menjauhkan saya daripada mentaati Allah. Malam ni ada kuliah lah, nak pergi tengok kuliah. Apa kuliah-kuliah? Kita pergi ride lah malam ni. Walaupun tak salah. Tak salah. Tapi kadang ada juga yang membawa kita kepada terpesongan. Kita kata rasuah ni tak boleh. Alah, nanti kita taubatlah. Kan pintu taubat kan tu buka luas. Kenapa kita... Jadi ada yang cuba positifkan, cuba memberi alasan-alasan munasabah. So itu kan bisikan syaitan selalu cakap macam tu. Kan, alah tak apa, pintu taubat tu buka, alah tak apa. Jadi sebab itu kita nak tahu, iblis itu makhluk, syaitan itu sifat. Bila Tuhan sebut 88 kali syaitan, maksudnya tak semestinya syaitan yang namanya iblis tadi tu boleh jadi manusia yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sebab itu bila Nabi SAW sebut bahawa aku tidak khawatir ke atas kalian iblis-iblis tu, tapi aku khawatir ke atas kalian adalah iblis dalam bentuk jelmaan syaitan yang berupa manusia. Itu lagi bahaya, Ustaz. Itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Kita nampak dia punya fizikal dia tu macam manusia elok. Yalah kalau syaitan selalu orang gambarkan apa? Ada tanduk. Ada tanduk, ada ekor, ada pegang tombak, kan? Itu kalau dia keluar macam tu, larilah kita. Tapi elok keluar ni, pakai elok keluar kan. Tapi dia punya bisikan tu ada padu sikit. Dia memesongkan kita. Itu bahaya. Dalam ayat 79, Allah beritahu, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Saya sebut tadi, kenapa digunakan Rabb? Perkataan Rabb ni dia boleh merentun dan boleh memujuk Tuhan. Syaitan pujuk Tuhan. Ya, Rabb, perkataan Rabb. Dia maksud secara tidak langsung, iblis itu telah mengiktiraf Allah sebagai pencipta dia. Anta khalaqtani. Kan betul atas dia kata, anta khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar. Engkau yang jadikan aku kan? Kau yang jadikan aku. Jadi yang menjadikan itu adalah Rabb. Wahai Tuhan, dia katakan. Wahai Tuhan. Boleh tak kau bagi tangguhan? Ditangguhkan. Sebab itu ulama sebut, la yamna'anna ahadukum min ad-du'a ma ya'lam min nafsihi. Fa inna Allah azza wa jalla qad ajaba du'a syarral khalq iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang sesiapa pun daripada memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dia sendiri. Saya tahu saya buat baik ke saya buat jahat, saya tahu. Jadi saya nak minta doa, saya minta doalah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memustajabkan permintaan seburuk-buruk makhluk, iaitu iblis. Sejahat-jahat makhluk. Kan ini permintaan dia, doa dia, harapan dia. Allah jawab apa? Qala fa innaka minal munzarin. Fa innaka minal munzarin. Kita tengok tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Pada ayat 76-78 Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai keengganan iblis dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia kata dia hebatlah. Tapi kan ada benda saya baca, saya nak share juga. Sujud kepada Adam itu bukan sujud ta'abbudi, saya sebut semalam. Bukan sujud menghambakan diri kepada Allah. Sebab iblis kata, aku sujud pada engkau aja wahai Tuhan, kenapa kau suruh aku sujud pada Adam? Nampak logik. Nampak logik. Kita kata, ya betul juga iblis punya argument hujah dia. Tapi pada hakikatnya bukan sujud ta'abbudi, tetapi sujud tasyrif, penghormatan. Kaabah, saya buat analogi Kaabah. Kaabah, Nabi SAW sepanjang berada di Kaabah, Nabi solat depan Kaabah, Nabi solat menghadap Baitul Maqdis, tapi depan Kaabah. Kan Kaabah tu dia bulat, 4 segi, dan di mana kita berdiri pun Kaabah lah. Tapi ada jihad Nabi berdiri, Kaabah, tapi di hujung tu Baitul Maqdis. Nabi nak solat menghadap Baitul Maqdis sebab kiblat tak tukar lagi. Tapi solat menghadap Baitul Maqdis, tapi depan tu siapa? Depan tu apa? Kaabah. Ada Kaabah. Sujud kepada Adam AS, depan tu ada Allah. Depan tu ada Adam, hujung tu ada Allah. Maksudnya you sujud itu, walaupun sujud pada Adam, tetapi hakikatnya sujud pada Allah. Nampak tak? Falsafah di sebalik.
Sebab Allah nak beritahu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud pada Adam itu maksud sujud kepada Allah pada hakikatnya, bukan pada makhluk. Itu satu. Kemudian para ulama sebut Iblis telah diusir daripada syurga. Dia sanggup, dia diusir. Dia sedang menikmati macam-macam pemberian Tuhan dalam syurga, tapi dia sanggup dia diusir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu juga seperti mana dalam tafsir disebut oleh As-Sa'ud, menjelaskan bahawa permohonan iblis untuk menunda hukuman dan azabnya adalah bertujuan untuk menjadikan masa tambah yang diminta tu, fa'anzirni. Anzir maksudnya tangguhkan satu tempoh, ialah tempoh sampai hari kiamat. Dan tempoh itu kau beri, dia bukan minta saja supaya peluang itu dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk menyesatkan anak Adam. Siang, petang, pagi, malam dia akan usaha sungguh-sungguh. Sebab itu dalam surah-surah yang lain, sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia dendam. Sebab dendam, bongkak lah. Mana boleh tengok orang lain lebih? Betul. Dia ada orang, manusia pun ada, tak boleh tengok lebih. Rezeki masing-masing lah, Iman. Betul, Ustaz. Tak perlu dengki. Kalau rezeki saya, you halang macam mana pun dia akan sampai. Kalau rezeki tu orang tu punya, akan sampai. Kadang benda tu kita dah pegang, belum tentu kita punya. Kita dah pegang, kita beli kopi. Kadang saya pernah juga beli kopi, kadang pam, terjatuh. Jatuh. Saya kata bukan rezeki saya. Walaupun saya beli, saya pegang, tak sempat masuk mulut saya, dah jatuh dah. Bukan milik saya. Tapi masalahnya syaitan ni dah duduk sedap-sedap dah dalam syurga, Ustaz. Dia pilih untuk duduk susah pula. Dia nak susah. Dia engkar pada Tuhan. Dia sanggup kehilangan kasih sayang Allah. Dia sanggup kehilangan syurga. Dia sanggup kehilangan penghormatan. Asalkan dia dapat pertahankan ego dia tu, bahawa aku tak akan tunduk pada Adam. Kita nak cek dulu, Ustaz, sama ada tak lagi ego dalam diri kita. Selepas ini Ustaz akan sambung lagi perbicaraan untuk tafsir dan taranum kita. Para penonton, jangan berganjak. Kita nak sambung lagi perbicaraan kenapalah syaitan ni sanggup melepaskan kenikmatan syurga demi semata-mata menegakkan ego yang ada. Para penonton, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Iblis pun tahu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu macam mana nak pujuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk terima doanya. Kita buat apa pun kadang-kadang tak pernah nak minta dengan Allah, kan Ustaz, kan? Jadi kita nak sambung lagi perbicaraan kita pada ayat yang ke-79, Ustaz. Dia sebelum kita bincang ni, Nabi Adam alaihi salam bila melakukan satu perkara yang telah ditegah oleh Allah. Allah kata, uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Hey Adam, Hawa, kau nak duduk, kau enjoy, semua kau boleh nikmati, tapi pokok tu kau jangan pergi menghampirinya dan jangan makan buah daripada pokok tersebut. Apa yang mereka buat? Mereka dihasut oleh syaitan. So first assignment syaitan itu berjaya. First assignment. Dia berjaya. Dia berjaya menghasut Adam AS dan juga Hawa makan daripada buah tersebut. Jadi Allah bagi satu ujian pada Nabi Adam AS. Bermulanya tegahan. Semua boleh buat dalam syurga. Pokok tu jangan pergi. Manusia itulah dia. Manusia pun begitu. Semua benda kau boleh buat. Ada benda-benda haram jangan buat. Kau nak makan daging apa? Daging kambing, unta, daging apa lagi? Busa, lembu, apa nak makan? Semua daging boleh makan. Ayam, ayam unta, ayam yang tak unta, ayam kampung, ayam bandar, semua boleh makan. Tapi bila satu daging tak boleh makan lah. Nak minum air, minumlah apa air nak minum pun. Tapi satu air yang membukkan tak boleh. Tapi nak kahwin, dia nak kahwin satu, nak kahwin 4 pun boleh. Dalam Islam diizinkan. Tapi jangan cari benda yang haram. Tapi manusia itulah benda yang dia tegah tu buat. Dia sama jugalah kalau letak signboard tepi jalan, tanah orang kan, dia letak jangan buang sampah di sini. Whatever. Kat situ banyak Saya sampah, tak tahu orang kita dia terbalik kan. Dia terbalik. Jangan buat, itulah nak buat. Tak tahu. Dia rasa seronok buat benda haram ni. Wallahu alam. Jadi sebab itu Nabi Adam alaihissalam
dia nak taubat, dia pergi minta tanya dengan Tuhan, macam mana nak taubat? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqqa ni kalimah talaqi, belajar. Pergi tanya, Tuhan, wahai Tuhan, saya dah buat salah dah ni. Saya dah buat silap. Saya insaf. Macam mana saya nak taubat? Macam mana saya nak... Ni first time ni buat salah ni. Adam pun manusia baru kan dalam syurga. Dia tak tahu taubat tu macam mana. Anak dia nanti dekat bumi, kalau dua orang anak Qabil dan Habil itu, bila salah seorang meninggal, tak tahu nak ditanamkan. Sebab semua baru lagi. So kalau buat salah nak buat apa ya? Awal-awal lagi Allah beritahu. Allah ajar. You buat salah, Allah kata jangan buat. Buat juga. Lepas tu nak taubat, Allah ajar macam nak taubat. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menggunakan kalimah-kalimah yang belajar daripada Allah untuk memuji Allah bagi keampunan. Itulah indahnya bertuhankan dalam Islam ini, yang kita diajar kalau kita salah, kita diajar untuk bertaubat. Dalam ayat ini pun sama juga seperti mana Sufyan bin Uyainah beritahu, seperti yang saya sebut tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang seseorang itu berdoa. Tak kiralah dosa kita macam mana pun, salah kita macam mana sekalipun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan bila kata ya Allah, Allah akan sahut sepantas, lagi pantas daripada ibu yang menyahut tangisan anaknya. Lagi pantas. Sebab hujahnya ialah, kalau iblis yang ingkar pada Tuhan, seburuk-buruk makhluk ini, Allah istijabkan doanya, Allah perkenankan doanya, apatah lagi doa doa kita. So di situ dilihat dari sudut positif. Jadi pintu taubat, pintu doa, pintu keampunan, pintu rahmat, tak ada siapa yang boleh tutup. Allah open, Allah buka sampai bila-bila. Cuma kita je yang tak perasan. Pengajaran daripada kata-kata Sufyan bin Uyainah, jangan menghalang atau terhalang daripada berdoa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa seburuk-buruk makhluk, iaitu iblis. Meskipun ada ketikanya doa seseorang itu tidak dimakbulkan seperti yang dikehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebaikan dalam bentuk yang lain, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Contoh, Aiman, saya berdoa, ibu ayah, kita berdoa, ramai di antara kita yang berdoa. Berdoa. Ada doa yang makbul, ada doa yang belum dimakbulkan. Tak ada istilah tak makbul. Makbul sama ada sekarang ataupun kemudian. Yang tak makbul tu, elok-elok kita jadi manusia, kita jadi Superman. Yang tu tak makbul lah. Kau jadi Superman sebab apa? Tak terbang? Banyak sangat tengok cerita Marvel kan. Nak jadi Superman, nak jadi Iron Man, nak jadi itu man lah, ini man. Tak ada. Dia minta benda yang wajar lah. Istilahnya tak ada tak dapat. Semua dapat. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang muslim yang berdoa ketika dia berdoa untuk sesuatu tujuan asalkan iman. Ini penting. Kadang-kadang doa kita tak mustajab, ada penghalang yang blok, tak kasih dia tersumbat, tak lepas tu, sebab dia ada putus silaturahim. Dia telah memutuskan silaturahim. Fiha ithmun wala qati'atu rahmin. Jadi kalau ada siapa-siapa yang telah putuskan silaturahim, dah putus tak bercakap dengan Kak Long 3 tahun dah, sebab merebut harta pusaka marin, jangan harap doa saudara dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu punca. Berapa ramai yang putuskan saudara-saudara dalam Islam ni, kau bukan saudara aku bukan saudara engkau. Kata-kata itu awak telah lawan cakap Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah yang mensilaturahimkan saya. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu bukan hak saya untuk putuskan silaturahim. Allah yang jalinkan hubungan silaturahim melepasi 7 lapisan langit. Siapa saya untuk putuskan? Kalau tak nak cakap, tak nak kawan, sudah. Tapi jangan pernah ada di antara kita mengeluarkan kata-kata, awak bukan saudara saya, Kak Long bukan kakak saya, Angah bukan adik saya dah. Sebab rebut harta pusaka je.
Ada isu-isu kadang remeh-temeh, putus silaturahim. Kalau ada, doalah macam mana pun, berdarahkan air mata sekalipun, Tuhan tak kabul. Tak kabul. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Sama ada doa-doa yang kalau tak ada putus silaturahim, tak ada dosa-dosa besar ni, Allah Subhanahu wa taala segerakan istijabahnya, ataupun Allah simpan untuknya di ke akhirat. Aiman, jangan kecewa bila berdoa, Aiman. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang tak dapat tak apa, Allah simpan dekat hari akhirat. Untuk hari akhirat. Sebab itu nanti orang yang beriman ni dia akan hairan. Ui, banyaknya. Ini datang daripada mana ni? Ini semua adalah yang kau minta dulu, aku tak kasih di dunia, kau sabar, kau yakin dengan aku. Nah, kau tuai sekarang dekat akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minasu mithlaha, ataupun doa itu juga dapat mengelak dia daripada sesuatu keburukan. Qalu idza nukthir qala Allahu akthar. Kalau begitu, sahabat-sahabat kata, kalau begitu wahai Rasulullah, kami nak banyaklah berdoa. Banyak. Engkau mintalah banyak mana engkau nak berdoa. Allah, pemilikan Allah adalah lebih banyak daripada apa yang kau minta. Masya Allah. Sangat luas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, jangan pernah kita berputus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat iblis berdoa, iblis berdoa minta Allah kabulkan. Apatah lagi kita lebih-lebih lagi kena banyak berdoa. Doa ni benda simple. Nabi sebut silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa itu juga Nabi sebut mukhul ibadah, intipati ibadat. Jangan pernah berputus asa. Mereka yang tidak putus asa pada doa, tidak berputus asa, yakin sepenuh hati, pasti mereka telah menikmati istijab doa daripada Allah. Ramai di antara kita, cuma mereka tak tampil untuk bersuara. Kan? Doa mereka diperkenankan oleh Tuhan yang datang daripada sanubari hati yang suci. Ya. Maknanya ini senjata yang perlu kita gunakan, Ustaz. Sebab kadang-kadang bila kita lihat anak berjauhan di luar negara, Ustaz, ataupun anak kita jauh bekerja di Sabah, Sarawak, tapi mungkin disebabkan doa ibu bapa tu yang menyelamatkan mereka dan selamatkan mereka di sana, Ustaz, kan. Tapi kita nak tahu juga, Ustaz, pada ayat 81 tu dia menyebutkan tentang satu hari yang mungkin akan diberitahu. Hari apa tu, Ustaz? Ini yang disebut sebagai hari kiamat lah. Ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi kalau tadi kita sebut ianya adalah hari akhirat, kan, ila yaumi yub'atsun, manakala dalam ayat yang disebut itu ila yaumil waqtil ma'lum, mengikut banyak tafsir sebut bahawa yaumil waqtil ma'lum itu adalah semua akan mati. Iblis juga akan mati. Saya ada perkara penting saya akan kongsikan dalam ayat 81 sebentar lagi. Baik, Ustaz. Jadi boleh ke kita nak raikan soalan penonton-penonton kita, Ustaz? Boleh. Baik, kita nak mulakan dengan Rosdin Samah. Soalannya setelah pada surah As-Sad ayat ke-79, setelah dilaknat, mengapakah iblis terus merayu dengan meminta jaminan daripada Allah SWT untuk kekal hidup hingga hari kiamat? Apakah misi sebenar iblis untuk dilaksanakan bagi tempoh masa tersebut, Ustaz? Ya. Terima kasih saudara Rosdin atas soalan tadi. Penangguhan yang diminta oleh iblis itu adalah dia masih yakin bahawa dia dapat menyesatkan seramai mungkin anak Adam, satu. Keduanya, dia masih lagi tidak berpuas hati kerana Adam itu diangkat lebih mulia, anak Adam itu diangkat lebih mulia dan diberikan penghormatan berbanding dengan dia. Jadi tempoh itu dia nak manfaatkan untuk memperbanyakkan lagi kesesatan boleh dilakukan ke atas anak Adam. Itu tempoh. Jadi kita kata orang tu watch out. Bersedia je. Berjaga-jaga. Dia sedang berusaha. Kita je tak perasan. Untuk mencari gengnya masuk ke dalam neraka sama-sama, Ustaz, kan? Takut kita. Baik, para penonton sekalian, kita nak teruskan kajian tentang tafsir dan taranum kita pada hari ini. Kepada anda semua yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, jangan lupa terus memberikan soalan kepada kita. Kita akan jawab. Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih para penonton yang terus bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 79 sehingga ayat 81. Doa iblis, doa syaitan dimakbulkan untuk dalam tempoh-tempoh tertentu untuk menyesatkan kita sama-sama masuk ke dalam neraka. Takut kita. Jadi apa persediaan kita dan apa benteng yang kita nak siap sediakan? Baik Ustaz. Jadi kita nak teruskan lagi kita punya perbincangan pada hari ini Ustaz. Yang mana tadi Ustaz disebutkan tentang di antara doa-doa terhalang itu adalah disebabkan oleh memutuskan silaturahim. Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi Ustaz tentang apa di antara perkara yang menghalang doa-doa kita Ustaz. Ya, perkara yang menghalang doa-doa kita ini tiga perkara yang Nabi sebut dua perkara lah yang paling utama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada An Abi Sa'id Al-Khudri bahawa kalau seseorang itu tidak ada dosa yang besar, kalau seseorang itu tidak ada memutuskan silaturahim, maka doa mereka ada tiga keadaan. Pertama sekali Allah kabulkan, keduanya Allah simpan, ketiganya Allah Subhanahu wa taala mengelakkan dia daripada ditimpa sesuatu musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat besar khazanah simpanan dia untuk kabulkan doa-doa anak Adam itu sendiri. Yang itu dari hadis ini. Dalam hadis-hadis yang lain dan riwayat-riwayat lain, orang yang makan syubhat juga doa tidak dimakbulkan. Kan Nabi sebut seseorang yang itu datang dalam keadaan bermusafir, kusut masai rambutnya, dalam keadaan orang tu letih, dia berdoa mengangkat tangan, ya Allah, fa anna yustajabulah. Dari mana Tuhan akan kabulkan doa itu? Sepatutnya jatuh pandangan Allah ke atas lelaki tersebut sebab dia dalam keadaan musafir. Sebab safar itu syiqqatun minal azab. Kerana bermusafir, safar itu sendiri adalah sebahagian daripada siksaan. Kita menanggung siksa berjalan jauh ni. Sepatutnya doa mereka dimustajabkan. Memang pun ada hadis sebut, doa orang musafir itu adalah mustajab. Tapi disebabkan, walaupun dia musafir, tapi hati dalam perut dia banyak benda-benda syubhat. Dia angkat tangan, fa anna yustajabulah. Mat'amu haram wa syarabu haram wa malbasu haram, makan dia daripada sumber haram, minum dia daripada sumber haram, pakaian dia daripada sumber haram. Boleh bayang tak kalau tiga-tiga tu hasil sumber rasuah? Daripada mana Tuhan nak kabulkan? Jangankan doa tu, solat itu pun belum tentu Tuhan akan kabulkan permintaan-permintaannya. Jadi sebab itu, lepas tu makan anak yatim, makan anak yatim pula, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Marah punya pasal. Dia ada hazaf, dalam bahasa Arab dia ada buang kalimah kan. Makan, memanglah anak yatim tak boleh makan, tapi bila kata makan anak yatim tu confirm lah kita tahu makan harta anak yatim. Jadi makan harta anak yatim pun doa tak mustajab. Jadi mulut yang digunakan ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah mulut yang memakan benda yang baik. Di bulan puasa kita disuruh berpuasa, kan, menahan mulut daripada makan dan minum, menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah. Begitu juga di luarnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah ada di antara kalian yang makan harta sesama kamu secara batil. Jadi sangat penting Aiman, saya fikir kita kena fikir betul-betul ni, apa yang saya makan dan apa yang saya bagi anak isteri saya makan. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Dunia kita boleh nampak mewah, senang apa semua, tapi dekat akhirat tanggung. Takkan tanggung. Sebab itu kita nak nasihatkan sahabat-sahabat kita supaya betulkan balik apa yang silap ni. Kita insaf dan kita bertaubat, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, tunaikan balik apa yang tertangguh. Kalau zakat tertangguh, wakaf semua kita selesaikan. Hutang piutang kita dengan Allah kita selesaikan, barulah rasa hati itu ada ketenangan. Patutlah Ustaz, ada apa yang saya minta kadang-kadang tak dapat lagi Ustaz. Mungkin adalah harta-harta saya ni mungkin ada yang tak bersih. Jadi kita kena sentiasa bersihkan hati kita. Baik, kita ada para penonton kita yang nak bercakap dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam, Kak Iyat sini. Okey, silakan Kak Iyat. Ustaz dan Da'i. Terus ya Kak Iyat. Yang pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Kak Iyat. Kak Iyat nak tanya tentang hasutan iblis dan syaitan. Adakah
niat iblis tu hanya menghasut orang beriman saja, Ustaz. Bagaimana dengan orang yang belum beriman, orang kafir sebagainya? Dan lagi satu tadi Ustaz dah sebut akan menceritakan tentang nyawa juga akan dicabut. Tak apalah, mungkin nanti Ustaz akan cerita adakah iblis juga makhluk yang bernyawa. Dan lagi satu Kak Yan nak tanya, adakah benar surah-surah tertentu yang ditakuti oleh iblis? Sebagai contoh kita baca ayat kursi. Jadi Kak Yan nak tanya, itulah soalan Kak Yan, Ustaz. Lagi satu tadi Ustaz ada sebut sentuh sikit tentang makan daging yang haram akan masuk neraka. Jadi mungkin Ustaz boleh kaitkan sikit tentang isu sekarang yang sangat panas tentang makan kerupuk leko tu, Ustaz. Adakah itu juga hasutan iblis untuk kita biasa bergaduh dalam meraihkan khilaf, Ustaz? Itu saja soalan Kak Yan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Ustaz, semangat Kak Yat tanya ni. Oh, 1, 2, 3, 4 soalan Kak Yat. Habis setengah jam nak jawab soalan Kak Yat. Adakah dia target orang beriman Ustaz? Okey. Tidak, dia tidak target orang beriman. Tapi dia punya aim tu mestilah kepada orang beriman. Dia akan hantar yang general-general ni, yang hebat-hebat untuk menghasut orang yang beriman. Jadi targetnya kepada semualah. Dia memang bila Allah Subhanahu Wa Taala beri dia penangguhan, dia akan hasut saya, dia akan hasut Kak Yat, dia akan hasut Aiman, dia akan hasut semua kita di atas dunia, termasuk yang beriman dan tidak beriman. Tapi orang beriman akan lebih diujilah. Lebih diuji dengan hasutan-hasutan syaitan ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, iblis juga bernyawa. Ya, iblis juga bernyawa. Iblis juga akan mati. Dia juga akan mati. Dia juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, adakah surah-surah yang ditakuti oleh iblis, ayat-ayat ditakuti oleh iblis? Ya. Sebab itu bila saya baca Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jadi kalau saya sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia akan lari lintang bukang. Dia tak akan datang dekat. Sama juga bila saya masuk rumah, saya bagi salam, syaitan tak ikut dah. Masuk bilik air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berdoa masuk bilik air, syaitan tak ikut. Jadi ada ayat, ada doa, kalau kita baca, syaitan tidak akan terlibat sama. Termasuklah ayat-ayat kursi. Sebab bila saya berzikir, siapa-siapa yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala akan lari syaitan daripada saya. Fadhkurullah adhkurukum washkuruli wala takfurun. Siapa-siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Siapa-siapa tak ingat Allah, dia akan jadi kufur. Syukur kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Syaitan ini dia ada belalai. Dia ada belalai. Seperti mana belalai nyamuk, belalai gajah. Dia ada belalai, dia akan letak dekat hati kita. Mengikut setengah riwayat saya bacalah, dia akan letak, dia akan lalaikan kita. Bila saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya sebut subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dia akan angkat, dia akan lari. Bila saya lupa pada Allah, dialah akan duduk dengan saya. Kan? Ingat, ramai di antara kita yang lupa kepada Allah, tak nak berzikir kepada Allah, tak nak baca ayat kursi, dialah yang meneman kita dalam tidur kita. Sama juga ketika bersama isteri pun, kalau saya tak baca doa, saya tak mulakan dengan bismillah, saya tak baca doa, saya tak jaga kan, itu pun Nabi sebut, kalau tidak dia akan masuk campur. Okey. Dia pun akan terlibat. So ada doa, ada ayat yang perlu kita baca sentiasa, lindungkan diri kita, sebab dia ada di mana-mana. Dalam studio pun dia ada. Allahu Akbar. Dia sebab itu hari ni dia akan dengar banyak dia bincang mengenai aku hari ni. Sebab kita kena bagi tahu helah dia, tipu daya dia, supaya kita tidak terpengaruh. Isu kerupuk leko saya tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Saya tak ada maklumat. Aiman ada maklumat. Saya pun tak dapat Tak ada lagi maklumat. maklumat. Mungkin disebabkan dia beli kerupuk leko tapi tak hantar kat sini, Ustaz. Itu isu tu kan. Saya kurang pasti Kak Yat mengenai isu kerupuk leko. Kalau saya dapat maklumat, nanti saya akan update lah pada siri akan datang. Okey, baik. Saya rasa Kita it's not urgent pun, taklah begitu urgent. Tapi kalau perkara itu perkara khilaf, kenapa kita nak perselisihkan kan? Kerupuk ni dia buat daripada ikan aja pun. Cuma nak tahu isi perut itu ikan tu dibuang atau tidak, adakah dia blend sekali dengan najis. Yang itu perlu lihat dari sudut fiqah. Perlu dinasihat, perlu diberi panduan. Tak perlulah kita berhentakkan di media sosial dan sebagainya. Kita kan sama-sama orang Islam, nasihat-menasihatilah. Betul. Kan kita bergaduh tak ada faedah pun, kadang-kadang menyakitkan hati dan menambahkan lagi dosa lagi. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Siti Rohani Musin dari Banting. Ya. Boleh teruskan dengan soalan? Assalamualaikum Ustaz Datuk Farid Rawi dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sangat, apakah benar jin syaitan iblis dia tak mati, dia beranak-anak macam manusia, dia mati bersama-sama kiamat? Itu soalan pertama ya. Soalan kedua,
seseorang yang banyak melakukan dosa besar, banyak dosa besar lah dia tapi dah bertaubat, apakah doa-doa dia juga masih tidak dimakbulkan kerana dia dah buat dosa besar banyak tapi dah bertaubat? Itu aja soalan saya, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Okey, adakah warahmatullahi wabarakatuh. iblis tak mati, Ustaz? Iblis mati. Iblis mati seperti mana saya sebut tadi. Saya bacakan mengikut ayat yang 81 Puan Siti Rohani. Allah berfirman ila yaumil waqtil ma'lum. Selepas iblis minta penangguhan, Allah kata okey, hingga ke hari masa yang termaklum. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kabir menerangkan bahawa maksud waktu maklum itu adalah waktu yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak akan diawalkan maupun diakhirkan. Allah saja tahu. Menurut Ats-Tsa'labi, waktu yang dimaklum itu merujuk kepada saat tiupan sangkakala pertama. Pertama Allah saja tahu, keduanya tiupan sangkakala pertama. Yang kedua pula, yang ketiga, menurut sebagian ahli tafsir, ulama tafsir, hasrat iblis untuk ditangguhkan kematiannya sehingga hari kebangkitan adalah kerana iblis ingin mengelak daripada mati. Dia kata jangan saya bagi mati dulu, tunggu sampai hari akhir, biarkan sampai penghujung. Kerana apabila tiba hari kebangkitan, semua makhluk dihidupkan semula. Jadi iblis ingin melakukan helak agar dia tidak akan mati. Menurut Imam Asy-Syaukani, Allah Subhanahu Wa Taala membalas permintaannya dengan sebalik daripada permintaan iblis serta kurang daripada yang diminta. Jadi Allah tak kabulkan semua permintaan dia, terutamanya dia kata tunggulah, bila nak tangguhkan, Allah Taala beritahu ila yaumil waqtil ma'lum, pada satu tempoh. Hanya Allah saja tahu. Maksudnya tidak dikabulkan terus apa yang diminta oleh iblis. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini juga memberitahu, iaitu iblis akan tetap mati, tetapi waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tetap ingin memastikan iblis merasai azabnya mati atau azab maut sebelum menerima azab akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi dia juga akan merasakan seksaan sakaratul maut. Sebab ayat yang dibawa ialah kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab yang setiap bernyawa itu mesti merasai mati. Allah mahukan iblis juga merasakan mati. Jadi dia juga akan mati. Dosa besar tapi dah taubat, doa kabul atau tidak? Makbul. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang buka pintu untuk taubat. Dosa itu walaupun sebesar setinggi gunung Jabal Uhud, tetap Allah akan beri keampunan. Kalau orang tu telah diberi keampunan, doa dia mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tahu doa kita ni doa kita, taubat kita dah mustajab atau tidak, kita berubahlah, nampak ada perubahan dalam kehidupan dia. Ada perubahan, itu adalah tanda-tanda doa dia taubat telah diterima dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang begini aja Aiman, saya nak sangka baik dengan Tuhan. Ya. Bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik. Ana inda dhanni abdi bi. Sangka dengan baik dengan Allah. Saya bila berdoa, saya kata Allah, aku yakin Allah akan kabulkan doa. Jadi di mana keyakinan itu, di situlah mustajab atau tidak doa saya. Tapi saya pernah jumpa orang ni, Ustaz. Dia kata dia takut sangat Allah tak terima doa dia sebab maksiat yang dilakukan, Ustaz. Ya, kalau tak, itu tak betul. Sangkaan dia, Ustaz. Sangkaan dia. Tapi itu juga menggambarkan bahawa ada insaf dalam diri dia. Kata-kata itu bukan senang nak keluar, Aiman. Kalau dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz, doa saya ni terima tak terima, saya ni banyak dosa Ustaz, kan? Saya tak tahulah doa saya terima tak terima, amalan saya terima tak terima. Tak apa. Rasa tu bagus. Itu rasa tu pun dah ada. Sebab itu ada, bukan saya nak mempositifkan ataupun mengiyakan dosa. Ada hikmah dosa itu berlaku dalam kehidupan seseorang. Sebab akan segera beri dia satu kesedaran adanya Tuhan. Kita ni bila-bila tersilap, ya Allah, macam mana aku ni, ya Allah. Dia ada rasa ada Tuhan. Itu sangat penting untuk dia rasa ketika bila dia melakukan sesuatu kesilapan. Sebab tu ada hikmah di sebaliknya.
Sebab tu sebaik-baik pendosa ni adalah orang yang bertaubat saya. Kullu ibnu Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu lakukan kesalahan dan sebaik-baik orang buat salah. Tengok, sebaik-baik orang buat salah mahu bertaubat. Bukan kata nak mempositifkan ataupun mengiyakan buat salah, tetapi dia tahu dia buat salah. Betul. Itu yang penting. Jangan sampai buat salah dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa, itu problem. Itu problem, itu banyak sakit. Baik, sahabat kita di Facebook, Ustaz Jai nak tanya soalan yang ayat yang ke-80, adakah ayat ini memberi mesej jelas yang Allah SWT akan memperkenankan apa juga permintaan makhluknya? Sedangkan permintaan iblis pun diperkenankan. Ini kan pula kita yang solat 5 waktu sehari semalam, Ustaz. Ya, jadi Jai kena ingat, doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana banyak solat, bukan kerana banyak puasa, tetapi kerana dapatnya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah apa yang Jai sebut tu. Maksudnya kalau doa iblis pun Tuhan kabulkan, ini pula doa kita. InsyaAllah doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berputus daripada terus berdoa. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita melihatkan inilah keadaannya bila mana kita tahu ayat Al-Quran ini ataupun doa yang dilafazkan ini menjadi satu senjata kepada kita orang Islam, maka kita akan doa sungguh-sungguh walaupun perkara itu memang kita tahu kita boleh buat. Menunjukkan kita ini menjatuhkan ego kita. Baik, sahabat kita di Facebook nak raikan satu soalan, boleh kita raikan, Ustaz? Boleh. Okey, bersama dengan Pak Suli Romli, Allah SWT berfirman, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh dalam ayat yang ke-80. Soalan saya, adakah ini bermaksud yang segala urusan pembalasan umat Nabi Muhammad SAW juga ditangguhkan ke hari kiamat, dan di antara manusia dan iblis, siapakah yang terlebih dahulu akan dihitung dan dihukum? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Suli Romli. Izinkan saya untuk baca apa yang disebut oleh para ulama mengenai qala fa innaka minal munzarin. Merujuk kepada ayat 80 yang tanya sejauh mana kita nak lihat penangguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis, dan juga apakah pembalasan yang sama akan diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penangguhan tersebut. Mengikut ahli tafsir, permintaan iblis untuk menunda waktu azabnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keizinan Allah Subhanahu terhadap permintaan iblis ini disifatkan oleh Ibnu Kathir Al-Halim, kerana Allah itu Tuhan yang maha lembut, Halim. Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya tidak pernah bersifat tidak memakbulkan permintaan. Halim Allah. Fa'anzarahu. Ini teks Ibnu Kathir. Fa'anzarahu al-halim alladhi la ya'jalu ala man asahu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menangguhkan. Macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha lembut menangguhkan sebarang siksaan atau sebarang hukuman ke atas siapa-siapa yang bermaksiat ke atas dia. Dia tak sama macam mana berlaku ke atas Nabi Allah Adam AS. Bila pergi makan buah, semua pakaian tertanggal. Hari ini tak ada siapa yang buat jahat tiba-tiba berdiri buat benda salah, tiba-tiba terlucut seluar, terlucut baju. Tak berlaku kan? Jadi apa yang disebut oleh Pak Suli, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan beri penangguhan kepada kita, dan kita perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang bersifat Halim, yang sentiasa maha lembut dengan kita. Nanti mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah doa-doa yang menarik yang boleh kita amalkan bersama dengan para penonton. Tapi kita dah tamat di TV3, Ustaz, dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton sekalian, jangan ke mana-mana. Dan sekali lagi, Ustaz, kita rasa berbangga dan kita nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tim Halaqah. Kita nak ucapkan tahniah kepada Tuan Haji Ahmad Noor kerana telah merangkul pemenang anugerah Seri Angkasa. Masya Allah, Ustaz, setelah bertahun-tahun buat program ni dan mendapat anugerah dalam episod yang ke-7, bencana muhasabahkah kita, dan juga kesan khas TV terbaik Halaqah 2021, Tuan Nazrai Fifi, Tuan Abdul Rahman, dan juga set TV terbaik Halaqah 2020 Muhammad Izwan Munsyid. Tahniah kita ucapkan, dan kita nak program agama kita terus setanding dengan program-program yang hebat di luar sana, malah lebih lagi daripada itu. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Teruskan berdoa.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kami dalam topik tafsir dan taranum pada hari ini dalam surah Sad ayat 79 sehingga ayat 81, menceritakan tentang bongkaknya syaitan, bongkaknya sifat yang kadang-kadang boleh menjatuhkan kita, merosakkan kita daripada satu kedudukan yang mulia kepada satu kedudukan yang hina. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook, boleh Ustaz? Boleh. Bersama dengan Maitun. Ayat yang ke-80 soalannya, kenapa Allah SWT perkenankan permintaan iblis supaya dipanjangkan hayat sehingga ke hari kiamat, sedangkan Allah itu tahu hati manusia sering berbolak-balik? Bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan itu adalah kepada syaitan untuk satu tempoh supaya dia diberi. Allah beri satu tempoh tu, dia bukanlah satu tempoh untuk perkenankan permintaan bulat-bulat daripada iblis, tetapi Allah beri tempoh itu supaya iblis yang minta supaya dia diberi satu masa yang cukup untuk dia hasut dan sesatkan anak Adam. Itu dalam ayat 80. Tapi ada perkara saya rasa perlu saya perjelaskan juga untuk pengetahuan Maitun. Antaranya ialah, menurut penangguhan itu, ulama sebut ia adalah dalam bentuk istidraj. Kita buat salah, tapi kita tidak dihukum. Malahan kita dapat macam-macam lagi. Betul. Itu namanya istidraj. Dalam bab ini juga dilihat ada istidraj, adanya di situ iblis sendiri tertipu dengan hasrat dia apabila dapat penangguhan dari sudut ajal tadi tu, tempoh. Sebab itu Ibnu Katsir sebut tangguhan yang difikirkan sebagai satu bentuk kelebihan ini adalah pada hakikatnya satu istidraj buat iblis kerana azab yang bakal ditimpanya. Azab akan bakal kena ke atas iblis. Umat Islam perlu berwaspada dengan istidraj dan harus membezakannya dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Ar-Razi, istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga mereka terpedaya. Daripada satu darjat, daripada satu darjat. Satu kelebihan. Dia tak semayang, tapi rezeki melimpah-limpah masuk. Dia kata, alah, kau semayang 5 waktu sehari semalam pun tengok aku lagi senang. Istidraj, maksudnya dia tertipu. Dia buat dosa, dia buat maksiat, dia buat macam-macam. Tetap juga dapat macam-macam. Itu namanya istidraj. Dia tertipu di dalam melakukan sesuatu maksiat, sedang dia dapat limpah kurnia. Tatkala mereka melakukan dosa, tapi dalam masa yang sama dapat macam-macam pemberian. So kita tidak mahu keadaan yang dinamakan sebagai istidraj yang kena ke atas iblis itu, kita pun terpedaya sama-sama. Lepas tu kadang-kadang kita rasakan bahawa tak kena apa-apa pun, tak ada kena sakit pun, tak ada kena musibah pun, jangan ingat anda terlepas. Mungkin boleh jadi inilah dia istidraj yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Kita ada pemanggil di talian, kita bersama dengan siapa tu? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman, Azwan Sufyan dan Datuk Farid Rawi Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Umar. Ya, soalan saya begini Datuk ya. Datuk ada menyebut tadi mengenai doa tu. Doa senjata orang yang beriman. Dalam masyarakat Melayu lah, Datuk. Kita ni paling suka, paling gemai lah memutuskan silaturahim ni. Pertama sekali alasannya lah, yang paling banyak ialah harta pusaka lah. Mengenai harta pusaka memang berkerak rotan berfatah arang. Tak bercakap seumur hidup kerana bergaduh harta pusaka. Soalan saya, Datuk, apakah doa yang terhalang ini akan dimakbulkan juga ke di akhirat kelak, ataupun doa ini akan tetap terus terhalang daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa-doa terhalang ini juga akan dikabulkan juga satu hari nanti Ustaz? Kalau dia berubah maksudnya, terima kasih Haji Omar. Sekiranya dia berubah, sekarang diputuskan silaturahim, sepanjang diputuskan silaturahim, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai satu tempoh dia menyesal, dia betulkan keadaan, dia minta maaf, dihubungkan balik silaturahim, terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada nak kabulkan ataupun tidak. Sebab dia sesuatu amalan saya lakukan, saya dijudge pada masa tersebut. Kalau solat saya hari ini tidak sah dan tidak diterima kerana banyak benda-benda syubhat, takkan solat itu akan dikira selepas 5 tahun akan datang saya dah betulkan keadaan. So, apa-apa saja saya minta pada sesuatu masa dalam keadaan saya sudah memutuskan silaturahim, pada masa itu doa saya tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. That new episode will begin after kita buat correction. Apabila kita telah betulkan keadaan, hubungan kita sudah jadi baik sesama adik-beradik, selepas itu doa-doa kita pun sudah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi itulah dia. Selagi mana kita sedang bermusuh, silaturahim terputus, selagi itulah doa tidak dikabul, tak ada dia backdated. Backdated claim tu tak ada. Dia akan buat tuntutan selepas itu walaupun dia telah baiki keadaan. Yang masa minta tu yang paling penting. Yang penting bertaubat keadaan itu. Sebab putus silaturahim ni dia bukan benda boleh main-main, Dai Aiman. Dia bukan benda kecil, benda yang besar. Orang kita kena sedar bahawa jangan ada di antara kita yang putuskan silaturahim. Kalau tak suka tak apa. Kalau tak nak kawan tak apa. Kalau tak nak tegur tak apa, terpulang pada masing-masing. Tapi Nabi sebut juga kalau 3 hari tak bertegur sesiapa, doa kita tak mustajab. Allahu akbar. Kan? Kalau sesiapa yang memalingkan wajah daripada sahabat dia tiba-tiba, kan Allah tak kabulkan doa dia, Allah tak kabulkan amalan dia. Dan satu benda yang paling penting juga, kita boleh jawab ke agak-agaknya dalam kubur. Bila Allah Ta'ala tanya dalam kubur, bila malaikat katanya soalan, waman ikhwanuka, siapa saudara kau? Tak jawab Ustaz. Tak jawab. Kita duk baca talqin dekat arwah, dekat jenazah, dekat kubur ni, akan datang malaikat, engkau tetaplah jawab soalan-soalan ni, akan ditanya siapa Tuhan engkau, apa kiblat engkau, siapa imam engkau, dan siapa saudara engkau. Bila kata siapa saudara engkau, masa mati tu ada berapa orang kita dah putus silaturahim? Tak boleh jawab lah. Jadi inilah yang perlu kita bimbangkan Ustaz dalam sebab tu mungkin saya pun pernah dengar Ustaz tidak akan masuk syurga Ustaz siapa yang memutuskan silaturahim ni kita perbaiki segera sebelum kita mencengah kematian. Baik. Bila sebut pasal sebab mati itu Ustaz, ni tak lama lagi nak pilihan raya ni. Tak lama lagi nak pilihan raya. Semua kena jaga lisan. Kena jaga lisan. Kalau lisan itu tak betul, besok kita semua doa tak mustajab. Kita buat tuduhan, kita buat itu, buat ini. Ini nasihat umum daripada saya. Supaya kita jaga amalan kita. Sebab kita ni sebagai seorang Muslim, kita tidak habis di dunia. Semua kita kena ingat. Semua kita buat tak habis di sini. Semua kita tabur fitnah, kita cakap apa, doa kita tak mustajab. Besok kita akan ditanya oleh Tuhan. Semua bukti-bukti kita kena bawa. Tak cukup evidence, you jangan simply, you nak blame orang. Itu sifat murahan nama dia di atas dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang.
Sebab itu kita kena betulkan daripada sekarang. Nabi tak pernah ajar kita untuk kutuk orang, untuk Tidak. hina orang, tetapi Nabi ajar kita untuk menghubungkan silaturahim. Betul Ya, saya? Baik, betul. sahabat kita di Facebook, Sarasi Cik ada satu soalan tentang kematian tadi Ustaz. Adakah kematian iblis hanya pada hari kiamat? Yang mana akan bermulanya azab di hari kebangkitan dan kekallah iblis diazab selama-lamanya. Adakah dia juga seperti itu Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Puan Sarah Sarah Cik. atas soalan kematian iblis. Seperti mana saya sebut, beberapa riwayat sebut dalam tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ar-Razi sebut Allah Subhanahu wa taala tangguhkan ajal ke atas iblis supaya iblis juga merasakan kesakitan sakaratul maut. Satu, dan iblis juga melalui proses yang dilalui oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis juga akan diseksa. Sebelum mati dia akan melalui sakaratul maut, dan lepas mati dia akan melalui proses-proses penyiksaan dan juga pengadilan ke atas dia. Sebab dekat akhirat kan dia akan cakap ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jangan kalian salahkan aku takkan salahkan kalian. Dan jangan pernah ada yang menengking kata engkau punya pasal lah semua iblis. Dia dulu, ya betul, iblis mengajar manusia jadi jahat. Sekarang ni barangkali manusia itu guru iblis. Oh, maknanya iblis ajar kita jadi rasa baik mungkin Ustaz? Tak. Maksudnya iblis punya jahat tu, jahatlah. Tapi ada kalanya manusia lebih jahat daripada iblis. Macam mana orang tu Ustaz? Kita nak cerita lepas ni. Macam mana tu Ustaz? Ya, mungkin orang ajar iblis macam tu ya. Dulu, baik. Orang mengajar iblis lah, datang duduk belajar, oh macam ni jahat. Para penonton nak tahu apa ulasannya daripada Al-Fatih Ustaz, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, boleh kita raikan Ustaz ya? Boleh. Nur Dahlia Biru, adakah dengan kesempatan yang diberikan kepada iblis itu Allah akan menilai di kalangan manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah dengan manusia yang ingkar mengikut jejak langkah iblis? Apakah amalan yang akan menguatkan iman dari bisikan dan hasutan syaitan? Bagaimana untuk membezakan suatu dari kehendak iblis dan kehendak dari nafsu? Ini 3 soalan Ustaz. Boleh kita raikan? Ya, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan tadi. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk membaiki diri. Allah Subhanahu wa taala beri saya panca indera, Allah Subhanahu wa taala beri saya akal, Allah Subhanahu wa taala beri saya segala macam kemampuan untuk mencerap, menilai sesuatu perkara yang dari sudut logik akal baik ataupun tidak. Semua benda yang buruk adalah hasutan syaitan. Kita disuruh buat benda baik. Yang mana baik itu semua ajaran daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lihat di antara kita siapa yang kuat iman. Sebab iblis dah beritahu dia akan hasut, dia akan sesatkan. Allah beritahu balik, hujahan balas. Allah beritahu bahawa engkau boleh sesatkan siapa-siapa dari kalangan umat anak cucu Adam, melainkan mereka yang takut kepada aku. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah mustahil bagi iblis untuk hasut mereka. Selagi mana mereka beriman kepada Allah, ingat Allah, menjaga hubungan dengan Allah, pasti iblis tidak akan dapat tembus. Dan mereka tahu, tak betul ni, ada bisikan ni. Ada bisikan syaitan. Jadi apa amalan yang nak menguatkan iman kita Ustaz supaya tak goyah bila dibisik oleh syaitan Ustaz? Di antara contoh, saya ambil contoh. Kalau kita nak solat, bila kita nak solat, Nabi ajar kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau kita lihat sebelum surah An-Nas adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq kita baca daripada hasutan luar.
Manakala surah An-Nas kita baca daripada hasutan dalam. Sebab jin ataupun iblis boleh datang membisik-bisikkan alladhi yuwaswisu fi sudur rinnas, yang membisik-bisikkan kepada kita supaya tunjukkan solat ataupun dia bawa kita berkhayal dalam solat, shopping dalam solat. Jadi semua itu adalah ciri-ciri bagaimana kita dihasut oleh syaitan. Jadi antara amalan lain, kita jangan tinggal istighfar, kita jangan tinggal selawat, kita jangan tinggal baca Quran, kita jangan tinggal solat berjemaah. Sebab semua benda baik-baik kita buat ni, iblis akan menangis. Kita masuk bilik air, baca doa, dia tak ikut, dia menangis kat luar. Kita masuk rumah, kita bagi salam, dia tak dapat ikut, dia menangis. Bila hari Jumaat, kita solat subuh, kita ada sujud sejadah. Setiap kali kita sujud sejadah, dia akan menangis. Setiap kali kita sujud sejadah, tak mesti surah As-Sajadah, dalam surah-surah lain pun ada kan, sujud sejadah atau dipanggil sujud tilawah. Ada hadis sahih sebut, syaitan ini dia menangis, iblis ini menangis, dia kata umirtu li an asjuda fa abaitu au ankartu walakin umira li malaikati an yasjudu fasajadu. Dia menangis sebab aku diperintahkan untuk sujud, aku engkar, tapi anak Adam, malaikat diperintahkan sujud, mereka sujud. Dia menangis. So ada keadaan-keadaan tertentu yang mana kita buat satu amalan, iblis akan lari bertempiaran dan tidak akan ikut kita. Tapi macam mana kita nak beza, Ustaz, bisikan syaitan dengan nafsu kita, Ustaz? Ke sama? Dia bisikkan, sebab betul dalam diri manusia ni, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya dalam diri manusia ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan, maka nafsu itu adalah nafsu yang mengajak kepada takwa, maka disucikan nafsu tersebut daripada tercemar. Ada juga nafsu yang diajak untuk perkara-perkara yang jahat. Yang nafsu bawa kita ajak perkara-perkara jahat, itulah dinamakan sebagai bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Alah, kejap je, buat kejap, kemudian berubah, kemudian taubat. Dia sentiasa tak ada siapa nampak pun, siapa nampak sekarang ni kan. Jadi macam-macam dia akan bisik-bisik kepada kita sampailah kita jadi jahat, dan dia rasa berpuas hatilah dengan hasutan yang dibuat, dan dia sukses dengan hasutan-hasutan tersebut. Tapi para penonton kita tetap teguh, Ustaz. Dia tak tukar-tukar channel daripada tadi. Walaupun ada juga bisikan. Ada bisikan. Jomlah. Okay, baik, Ustaz. Sahabat kita Jura Azlin Sufian ada soalan menarik ni, Ustaz. Pada ayat yang ke-81, adakah penangguhan waktu oleh iblis itu bukannya untuk menebus dosanya, tetapi lebih ke arah menyesatkan manusia serta membalas dendam kerana menjadi punca keluar dari syurga? Ya, betul. Dia bukan nak menebus dosa, tetapi dia nak menebus ketidakpuashatian dia. Dia tak puas hati kerana Adam alaihi salam dimuliakan Allah dan dia dihina oleh Allah, dan dia nak buktikan bahawa dia adalah makhluk yang berjaya. Apa yang dia cabar itu, dia berjaya. Dia kata, aku nak sesatkan anak Adam dan beri aku penangguhan, aku buktikan bahawa apa yang aku nak buat itu akan sukses. Itu di antara motif kenapa dia minta penangguhan, bukan untuk menebus dosa. Baik. Sebab dia tak perlu bertaubat pun, iblis ni. Dia tak perlu bertaubat. Sebab kalau dia taubat pun Tuhan tak terima. Walaupun diberi penangguhan tu, Ustaz. Ini beza dengan Firaun. Firaun walaupun dia mengaku diri dia Tuhan, kan? Walaupun dia mengaku diri Tuhan, di hujung masa hayat dia lemas dalam laut tu, masa dia lemas dalam laut, dia tengok laut itu dah tertutup. Tertutup, Ustaz. Terkatup. Kan bila Nabi Musa AS pukul laut tu dengan tongkat, laut terbelah, laut merah terbelah. Lepas tu Nabi Musa AS dengan Bani Israel merentasi sampai ke seberang sana. Firaun follow dari belakang, kejar. Dia nampak laut terbelah, dia tengah jalan, Nabi Musa dah sampai ke atas daratan, laut itu tertutup. Sambung balik. Jadi lemaslah Firaun. Lemas Firaun. Masa Firaun lemas tu, dia dah mula nampak benarnya Nabi Musa alaihi salam. Masa dia dah sampai, dia nak insaf, dia nak bertaubat, dia nak beriman. Mengikut riwayat, pada masa itu malaikat Jibril dia masukkan air dalam mulut Firaun. Dia masukkan air dalam mulut Firaun supaya Firaun tidak dapat
keluarkan perkataan insaf ataupun mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah tanya, kenapa kau buat macam tu? Allah tanya kat malaikat Jibril, kenapa kau buat macam tu wahai Jibril? Jibril kata, wahai Tuhan, kalau aku biarkan dia mengaku kau sebagai Tuhan, kau akan bagi ampun pada dia. Aku tak mau manusia yang durjana ini kau ampunkan dia. Sebab itu malaikat Jibril pastikan dia cepat dilemaskan dengan air. Beza dengan iblis. Iblis tutup buku. You tak perlu bertaubat. Taubat pun tak ada. Sebab kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui ayat ini, jelas dia sudah terkeluar daripada peluang untuk bertaubat. Baik Ustaz, dalam ayat yang kita bicarakan pada hari ini, jelas menunjukkan bahawa yang pertama, rasa diri besar. Dan yang kedua, rasa nak balas dendam. Walaupun tak ada manfaat pun. Walaupun berlakunya kerugian. Mungkin dua sifat ni Ustaz, kita nak buang terus hari ini. Apakah saranan Ustaz untuk para penonton dan juga saya sendiri Ustaz untuk buang dua sifat ini? Ya, kita sebagai manusia, kita tahu asal-usul kejadian kita daripada tanah. Tanah itu di bawah. Tanah itu di bawah dan tak perlu kita membesar diri sebab kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah atas permukaan bumi ini, untuk bukan bongkar. Kita mesti memiliki sifat ingin bantu orang lain, tolong orang lain dan memaafkan orang lain. Tidak ada cabar-mencabar antara satu sama lain. Tidak perlu ada rasa sifat takabur, ujub, rasa ria dalam diri ini. Dan semua yang kita miliki, kepandaian, kesenangan, jawatan, kedudukan, kemenangan, apa saja yang kita terima, semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada istilah ana khairum minka, saya lebih baik daripada awak. Tak ada istilah itu. Kita perlukan antara satu sama lain. Saya perlukan Aiman, Aiman perlukan saya. Begitulah hidup ni. Kita mesti merasakan setiap seseorang itu adalah perlu antara satu sama lain. Dan berwaspadalah dengan hasutan-hasutan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyelewengkan kita daripada landasan ajaran Islam. Baik Ustaz, mungkin ada di hujung-hujung ni Ustaz sedikit zikir Ustaz boleh tinggalkan kepada kita sebagai satu doa untuk kita amalkan supaya kita tak rasa kita besar. Kita rasa bahawa tiada daya dan kekuatan semua daripada Allah. Ada tak apa-apa zikir yang Ustaz boleh tinggalkan kepada para penonton kita semua untuk kita amalkan Ustaz? Ya, satu doa yang saya nak bekalkan seperti mana doa Nabi Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Engkau wahai Tuhan, Tuhan yang Maha Suci, maka aku ini tergolong dalam golongan orang yang melakukan kezaliman. Siapa-siapa yang baca doa ni, insya-Allah Allah keluarkan dia daripada apa saja masalah sekalipun. Baik, kita berbaki 1 minit lagi Ustaz. Mungkin ada 3 pelajaran ayat yang Ustaz boleh keluarkan untuk kita bawa bekal balik Ustaz. Ya. Pertama sekali, bertaubatlah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan dan insaf dengan sepenuh hati. Keduanya, jangan pernah kita tertidur ataupun terleka daripada hasutan-hasutan syaitan. Maka kita kena tahu yang mana hasutan syaitan, yang mana suara hati yang mengajak kita kepada kebenaran. Yang ketiganya, kita kena tahu syaitan itu adalah makhluk yang paling terkutuk, yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat. Jangan pernah ada apa-apa hubungan dengan syaitan, laknatullah alaih. Baik Ustaz, sebagai penutupnya kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung majlis pada pagi ini
Kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, Ya Allah. Mohon limpah kurnia, keampunan terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, kami mohon apalah kiranya Kau lindungi kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, sahabat andai kami daripada hasutan-hasutan syaitan. Jadikanlah kami umat yang cintakan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengikut ajaran Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebaik-baik teman semasa hidup dan jadikanlah Al-Quran sebaik-baik syafaat ketika kami bertemu Engkau di padang mahsyar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita nak ucap terima kasih kepada Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di atas pencerahan tentang tafsiran tarunum kita pada hari ini. Para penonton, esok temu janji kita bersama dengan moderator kita Dai Hakim dan juga panel Ustaz Azam Al-Kankari dengan topik menarik akhlak berkaitan dengan eksperimen sosial. Para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.